sekejap, walaupun tak dapat ziarah kita bertanya khabar walaupun sebab jauh dan sebagainya kan. Baik. Sebab apa? Kat situ Allah ada letakkan satu hikmah, satu pahala yang amat besar. Walaupun kita hanya sekadar jenazah, hantar jenazah sahaja, tapi ada hikmah. Contohnya kat sini kan, ada riwayat Al-Bukhari. Barang siapa menghantar jenazah seorang Muslim dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, dia berada bersama jenazah hinggalah disembahyangkan, hinggalah dikebumikan, maka baginya pahala 2 kirat. Dan setiap kirat itu besarnya macam gunung Uhud. Yang besar tu, saya pernah ke tanah suci Mekah, ke gunung Uhud besar. Kat sini antara ganjaran-ganjaran pahala yang Allah berikan, walau kita hanya sekadar melawat jenazah ataupun menziarahi jenazah. Itu baru melawat dan menziarah, belum kita menguruskan jenazah. Dengan tajuk hari ini kan, pada pengurusan jenazah berisiko. Dia ada tambah di belakang tu. Pengurusan jenazah berisiko. Baik. Bila kita dah ada tanggungjawab, kita dah ada keprihatinan tentang keadaan sekeliling kita kan. Khususnya dalam tajuk kita ni, menguruskan jenazah. Yang hidup pastikan mati. Sebelum mati ni, kita dah tahu kawan-kawan kita sakit. Saudara mara kita sakit. Saya cerita secara umum ni, kita tak nak sentuh tentang pengurusannya secara khusus. Nanti sahabat kita, Tuan Zaihan akan beri taklimat seterusnya. Sebelum tu kita ziarah lah kawan-kawan kita yang mungkin ada antara kita yang boleh lihat ini macam tak ada harapan, bukanlah Islam macam tu kan. Kita bukan nak doakan itu, tapi kita dah nampak kan perubahan-perubahan. Kita cuba ziarah. Ziarah tu kita berikan kata-kata yang baik, kalimat thayyibah, sedekah. Satu sedekah sebenarnya. Bagi satu perangsang semangat. Walaupun kita tahu dia mungkin tak ada harapan, tapi sekurang-kurangnya kita bagi dia satu semangat untuk dia tidak berputus asa. Maksud saya di sini bukan berputus asa, menyerahkan sepenuhnya. Apa nak jadilah, tak payah nak makan ubat ke, tak nak makan ke dan sebagainya. Itu kita bagi perangsang. Walaupun sakit, makanlah ubat, minumlah sikit, janganlah sedih sangat. Anak-anak tengok macam tu kan, kita bagi dia kata-kata semangat. Memulihkan silaturahim, sakit dengan keluarga dia. Yang mana anak-anak jauh kan, kita cuba hubungi, bagi tahu ayah sakit, bagi tahulah mak long sakit ke, mak ngah sakit, baliklah, singgahlah sekejap, ziarahlah dulu. Kita cuba pulihkan silaturahim antara pesakit ni. Baik, membantu menguruskan hutang dan sebagainya lah. Memenuhi hajat. Aku ni sebenarnya banyak salah kat sipulan-sipulan ni. Tolong sampaikan hajatku, panggil dia datang ke, ataupun sampaikan hajatku, aku nak minta maaf banyak-banyak kat dia. Kalau kita berjumpa dengan pesakit dan sebagainya. Baiklah. Seterusnya. Okey, ini sekarang ni tanggungjawab kita. Itu yang saya cakap tadi. Bila kita, walaupun kita berada 2 orang dalam satu kawasan, satu kampung ke, satu negara, kita duduk 2 orang je kan. Tanggungjawab tu menjadi satu kefarduan kepada kita. Kita nak tak nak kena uruskan sahabat kita ataupun jenazah yang berada di samping kita. Apatah lagi kan, kita sekarang ni dalam satu kawasan, kewajipan tu, kefarduan tu kena dilaksanakan. Kat sini kalau seorang, kalau semua orang tak buat, semua kita dapat dosa. Secara umumnya yang kita boleh kongsikan bersama. Jadi saya ambil kesempatan ni lah. Sebenarnya tajuk kita pada hari ini satu kongsian yang boleh jadi satu muasabah pada diri masing-masing. Saya ambil beberapa waktukan ini ayat Al-Quran pada Al-Quran Rasulullah SAW banyak dan mengingatkan kelezatan iaitu kematian. Dan pahala kita bagi kita
segi mati ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian datang orang lelaki dari kalangan Ansar yang mengucapkan salam kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama? Dia menjawab, paling baik akhlaknya di antara mereka. Lepas tu sahabat tanya lagi, mukmin manakah yang paling cerdas? Tanya lelaki itu. Dia menjawab, orang yang paling banyak mengingati mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi itu seperti pesan saya secara umum. Jadi kita akan teruskan suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Ali Imran atas perkongsian beliau sebentar tadi. Sebelum itu ya, kalau kita lihat tajuk kita pada pagi ini iaitu pengurusan jenazah berisiko ya. Kenapa kita perlu uruskan dia dengan begitu berhati-hati dan sempurna dan sistematik ya? Kerana namanya pun berisiko ya. Kalau kita lihat dari sudut aspek kesihatan ya, darah dan cecair tubuh seseorang yang mengandungi kuman sangat berbahaya ya, sebab ia mampu menjangkiti manusia lain sekiranya ia berjaya memasuki tubuh manusia. Kuman ini boleh memasuki tubuh manusia melalui pecahan atau luka pada permukaan kulit, lapisan mata, mulut, saluran pernafasan dan juga saluran pemakanan. Jenazah juga berkemungkinan mempunyai kuman berbahaya yang boleh mengancam kesihatan pengendali jenazah sekiranya kuman tersebut berjaya memasuki tubuh mereka yang mengurus serta mengendalikan jenazah tersebut. Oleh yang demikian adalah menjadi tanggungjawab setiap pengendali jenazah supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya bagi menghalang ataupun bagi menghalang diri mereka daripada dijangkiti kuman berbahaya ini. Jadi untuk menghuraikan, untuk memperkatakan dengan lebih lanjut berkaitan dengan pengurusan jenazah berisiko ini, saya dengan hormatnya menjemput ya Muhammad Zafian bin Jayus, pembantu kesihatan awam, pejabat kesihatan unit HIV, pejabat kesihatan daerah Petaling untuk berkongsi bersama-sama dengan kita. Saya rasa saya teruskan perbincangan ini dan untuk semasa perkongsian ini nanti saya mohon kepada semua peserta untuk off-kan mic. Kemudian soalan-soalan boleh ditanya ya semasa penceramah ini menerangkan kepada kita nanti. Anda boleh minta laluan untuk bertanya dan pada masa itu bolehlah kita on-kan mic. Jadi saya teruskan kepada penceramah kita, dipersilakan Muhammad Zafian untuk meneruskan perkongsian kita pada pagi ini. Dipersilakan. Okey, bismillah, assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada Dr. Habibah binti Kadiran, Ketua Unit Pengajian Siswaza IPG Kampus Pendidikan Islam Bangi. Okey, dan juga Tuan Ali Imran bin Muhammad Shah, pensyarah IPG Kampus Pendidikan Islam Bangi, atas tadi. Okey, so apa pun terima kasih kepada IPG Kampus Pendidikan Islam Bangi sebab menjemput saya pada hari ini. Okey, untuk permulaannya sebenarnya untuk pengurusan jenazah berisiko ni sebenarnya sebelum ni kita tengok HIV saja. Okey, sebenarnya di dalam Akta Penyakit Berjangkit 1988 kita terdapat 25 penyakit yang perlu diuruskan dengan kaedah ini. Okey, seperti salah satunya macam kolera, disentri, kusta, Ebola, hepatitis. Jadi sebenarnya kita nak elakkan stigma masyarakat di mana apabila kita nampak sesuatu jenazah tu diuruskan dengan cara yang lain. Seperti macam tiba-tiba kena mandi dengan klorok, tiba-tiba kena bungkus dengan plastik. Jangan kita stigma, oh ini HIV. Tidak. Sebab di bawah Akta Penyakit-Penyakit 1988 kita ada 25 penyakit yang memerlukan cara pengendalian jenazah tu mengikut kita punya yang SOP yang telah ditetapkan oleh KKM, di mana mengikut Seksyen 10 kurungan 1 Akta Pencegahan Penularan Penyakit Berjangkit 98 adalah menjadi kesalahan kepada setiap penghuni dewasa mana-mana rumah tempat terdapatnya apa-apa penyakit berjangkit dan tiap-tiap orang menjaga atau yang ada bersama dengan tiap-tiap orang yang bukan pengamal perubatan yang menyelenggara mana-mana orang menghidap atau yang mati akibat penyakit berjangkit
jika tidak melaporkan kes-kes tersebut kepada pegawai kesihatan, di kemudahan kesihatan itu balai polis atau ketua kampung yang paling hampir dengan segera. Ini bermaksud di mana semua penyakit kematian yang berkaitan dengan penyakit-penyakit berjangkit, okey, seperti kusta, kolera, hepatitis, sifili ataupun typhoid ataupun HIV perlu dilaporkan kepada pejabat kesihatan daerah bertaling. Okey, di mana di pejabat kesihatan daerah bertaling kita ada pegawai-pegawai okey yang akan standby 24 hours jika ada berlakunya kematian-kematian yang membabitkan beberapa penyakit ini. Okey, yang masa sekarang ni kita tengok COVID lah Okey, COVID memang sekarang ni kematian memang di tempat saya pejabat kesihatan bertaling kita memang ada satu tim standby. Okey, standby untuk kematian. Okey, tapi sebab COVID ni semua yang mati di rumah atau mati mengejut pihak polis akan lapor kepada kami dulu. Okey, kita akan tengok dulu macam mana untuk pakai PPE untuk handle jenazah tu Okey, tak apa. Kita pergi kepada slide kedua dulu. Okey. Okey. Sebenarnya kalau jenazah-jenazah yang berisiko ni sebenarnya dia ada kelainan sikit lah. Yang pertama apabila cara memandikan dia lah, kita akan pergi ke pemilihan jenazah. Okey, pemilihan jenazah adalah seperti langkah pemilihan umum tapi faktor-faktor berikut perlu dibuat. Okey. Okey, so macam biasa kalau misalan jenazah yang berisiko ni maksimum yang menguruskannya adalah 4 orang. Okey, biasanya kalau kita sekarang ni untuk COVID, kita akan bagi satu ahli keluarga terdekat untuk bersama-sama menguruskan jenazah tu dengan penilaian pegawai daripada pejabat kesihatan bertaling di mana kita akan pakaikan full PPE. Okey, jadi di mana 4 orang tu, salah seorang tu adalah daripada ahli keluarga. Okey, tapi yang ketiga orang tu perlulah mereka yang terlatih. Okey. Okey. Lepas tu yang nombor 3 tu memastikan setiap penderita tidak mengalami sebarang luka. Okey, so itu yang pentingnya kalau misalnya kita kena check lah luka-luka kecil kat tangan ke, kat mana-mana ke. Kita kalau walaupun kita akan pakai double glove tapi mereka perlu pakai handle plus jugalah untuk tutup luka-luka kalau ada luka tu Okey. Okey. So kita pergi kepada next slide. Okey, pada perlindungan okey. Okey, so beza je yang pertama jenazah yang berisiko dan jenazah biasa adalah pelindungan. Semasa nak uruskan tu, pengurus tu perlu memakai pelindungan. Okey, so macam gini kita ada sediakan pelindungan lah. Ni set PPE kita dah sediakan dekat pejabat. So set PPE ni, so pengurus jenazah perlu gunalah. Okey, perlu pakai semua ni untuk sebelum handle, sebelum pegang jenazah tu Okey, itu adalah perbezaan pertama iaitu di mana pengurus jenazah tu perlu menggunakan full set PPE yang disediakan oleh pihak pejabat kesihatan daerah ataupun pihak hospital. Okey. Okey, yang kedua adalah bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan dia, okey, tambahan dia seperti kita ada Clorox lah. Bukan Clorox lah, apa-apa jenis peluntur apa-apa jenis peluntur yang mengandungi sodium hypochlorite. Bukan jenama Clorox saja, macam-macam jenama peluntur tetapi pastikan kita baca label dia kena ada sodium hypochlorite. Kenapa sodium hypochlorite ni nanti saya akan terangkan Okey, so ada cara bancuhan dia lah. Bancuhan dia bukan kita ambil Clorox ni kita simbah dia tak. Jadi bancuhan dia. Bancuhan dia nisbah dia 1:10. Iaitu kalau jika 1 liter Clorox bersamaan 9 liter air. Jadi 1:9 Okey. Okey. Lepas tu baldi macam biasa lah baldi, besen. Okey. Lepas tu kalau biasa jenazah biasa kapas tu kita tak rendam dekat Clorox kan, tapi kapas perlu rendam. Okey, kapas tu perlu rendam dekat Clorox. Okey, untuk kita sumbat di hidung, telinga semua Okey, okey, lepas tu jenazah risiko ni kalau kita jenazah biasa kita mandikan dekat tempat biasa tu tak ada apa-apa, tapi kalau untuk jenazah risiko ni tempat mandi tu perlu ada lapik plastik. Perlu ada lapik plastik. Tak boleh kosong je lah. Biasa kalau kita pergi surau masjid tempat mandi tu jenazah biasa kan. Itu perbezaan Okey, tak apa, kita pergi ke next slide. Next slide. Okey. Ini adalah standard PPE lah yang perlu digunakan oleh pengendali jenazah di hospital ataupun pengendali jenazah terlatih di
masjid atau surau yang kami telah latih. So mereka perlu ada peralatan. Biasanya peralatan ni pihak pejabat kesihatan daerah akan provide. So jika ada berlaku kematian, let's say lah ada berlaku kematian jenazah berisiko di kampung, okay, tidak bawa di hospital. Okay, jadi boleh berhubung dengan mana-mana pejabat kesihatan terdekat. So boleh kita akan provide set PPE ni. Okay, jadi dia yang nombor satu ni boot lah, safety boot, boot getah. Nombor dua tu pakaian dia. Glove perlu ada dua glove perlu pakai 2 lapis. Okay, kita tengok next slide. Ini yang diguna oleh petugas di hospital sebelum mereka nak take over mayat tu untuk dimandikan. Okay, mereka perlu memakai benda ni semua. Okay, nampak boleh tengok set full Okay, next slide. Ni full. So kalau sekarang ni kita dah biasa tengok lah dekat TV ke dekat mana-mana yang cara pemakaian untuk handle COVID. Ni macam inilah untuk handle COVID. Sebenarnya bukan COVID saja pakai macam ni, yang mana-mana penyakit yang berisiko, jenazah-jenazah berisiko, mereka memerlukan pemakaian lengkap macam ni. Saya tengok semua lengkap lah. Ni 2 lapis so saya memang pernah pakai, memang panas. Berpeluh-peluh kat dalam ni. Okay, next. Ni saya tunjuk gambar je lah, gambar. Ni masa kita ada buat ni lah, amali pengurusan jenazah berisiko di Masjid Bukit Jelutong ada kanak-kanak bawah 15 tahun camp. Okay, next. Ini adalah Camp Prostar, Camp Prostar Program Remaja Sihat Tanpa AIDS peringkat darah Petaling Sekolah Menengah. So ni kita dalam program Prostar kita memang ada satu slot, iaitu slot pengurusan jenazah HIV. So kita ajar pelajar-pelajar sekolah dan pelajar-pelajar IPT macam mana cara untuk mengendalikan pesakit jenazah-jenazah HIV daripada mula sampai akhir. So mereka perlu pakai set full PPE. Lepas tu macam mana cara nak mandikan, nak kafankan, kita akan ajar lah sebab kita beritahu mereka ini fardu kifayah macam Ustaz cakap tadi lah Okay, boleh next slide. Okay, tadi kita dah belajar yang first cara perbezaan sebelum untuk handle jenazah, iaitu cara pemakaian pengurus jenazah tu. Okay, lepas tu dah pengurus jenazah dah pakai full set PPE, dah semua complete, pakai dengan cara yang betul. Okay, lepas tu kita pergi kepada cara memandikan jenazah. Okay, cara memandikan jenazah je ada satu benda je beza antara jenazah biasa dan jenazah yang berisiko, iaitu penambahan untuk penggunaan peluntur, itu saja. Okay, cara mandi sama. Okay, bila masanya guna peluntur ni adalah sebelum bermulanya apa-apa. Bermaksud peluntur adalah lapisan pertama. Okay, jadi kita dah bancuh 1 nisbah 9, 1 liter klorok bersamaan 9 liter air. Kita dah bancuh, okay, kita siram pada jenazah tu macam biasa. Okay, itu adalah lapisan pertama. Okay, kenapa kita guna klorok? Jadi peluntur adalah kerana sodium hypochlorite. Okay, peluntur ni dia punya fungsi adalah untuk membunuh kuman-kuman ataupun apa-apa yang berada di atas badan. Sebab biasanya mereka jenazah-jenazah berisiko ni kulit mereka rapuh. Okay, kulit mereka rapuh, ada luka-luka kan. Jadi kita tak nak kuman tu masih ada di badan. So kita akan bancuh dengan peluntur ni, bersihkan peluntur. So peluntur ni juga berfungsi untuk mengecutkan luka-luka tu supaya dia tak terus bleeding. Okay, jadi maksudnya peluntur ni adalah bilasan pertama. Bilasan pertama. Selepas dah siap bilasan pertama, lepas tu kita bilas macam air macam biasa, macam kita uruskan jenazah macam biasa. Tapi apa-apa pun kena peluntur dulu, bukan sabun dulu. Kalau kita tak sabun dulu, kita tak peluntur, dah salah cara dia. Cara dia peluntur dengan bancuan air. Okey, dah siap semua, baru kita akan bilas macam biasa. Kita macam uruskan. Tapi masa tu yang mandikan still pakai full PPE, dan juga lapisan plastik di tempat mandi jenazah tu perlu ada. Okey. Itu saja cara dia. Perbezaan dia semasa jenazah berisiko dan tidak, iaitu penggunaan peluntur. Okey. Next slide.
Ni peralatan mandi lah macam biasa nampak. Saya rasa kalau jenazah lain sama je. Cuma yang beza je itulah peluntur dah kita sediakan satu gayung lah untuk kita rendam kapas. Kapas. Kapas tu untuk kita sediakan hidung, telinga kan. Untuk bersih-bersihkan Okay. Next slide. Okay. Okay. So apabila dah siap semua, okay, dah mandikan, okay. Okay, sekarang kita pergi kepada proses mengkafankan. Okay, untuk proses mengkafankan pun hanya ada sikit perbezaan. Okay, pada masa mengkafankan ni, pengurus jenazah masih perlu menggunakan PPE, menggunakan PPE yang lengkap. Okay, tak boleh buka lagi PPE itu, masih perlu menggunakan PPE yang lengkap. Iaitu mengkafankan. Okay, kalau jika jenazah HIV ataupun jenazah penyakit berisiko yang lain, okay, kita dia sama juga. Kain kapan sama, cuma lapisan terakhir sebelum kain kapan tu perlu ditambah dengan plastik, plastik lusina. Okay, so tapi apabila lepas ni kalau misalnya jumpa jenazah yang bungkus dengan plastik, kita jangan stigma cakap oh ini HIV. Bukan okay, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu sebenarnya untuk bungkusan plastik ni orang mati lemas pun kena bungkus pasal plastik. Sebab dia berair. Plastik ni adalah kenapa? Supaya luka-luka ataupun darah-darah, cecair-cecair itu tidak terkena kepada kain kafan. Kain kafan tidak akan basah. Okay, tidak akan berdarah, so tidak akan risiko jangkitan kepada pengendali itu kurang. Jadi lepas ni kalau misalnya ada jumpa jenazah, ada pakai plastik lah, ni HIV ke tak? Puan-puan kena ingat 25 penyakit berjangkit di bawah Akta CDC 98 memerlukan penggunaan plastik semasa mengkafankan jenazah. Okay, so kita kena elak stigma lah Okay, so plastik. So dah lepas selesaikan tu, kafankan. Sebelum last layer kain kafan tu, kita bungkus pakai plastik. Plastik lusina. Kalau zaman dulu-dulu, sebelum ni, dia orang guna plastik hitam. Plastik hitam kat jenazah So tapi itu agak macam mendatangkan aib sebenarnya So jadi KKM tukarlah, kita pakai plastik lusina. Okay, biasanya ini dibuat kalau hospital-hospital di seluruh Malaysia, mereka dah biasa buat. Dah biasa buat, dia orang tahulah, okay ni jenazah berisiko, dia orang tahu apa nak buat, mereka akan selesaikan di hospital. Okay, cuma ni kalau misalan, okay jenazah tu meninggal di rumah, okay, then family refuse untuk hantar ke hospital, jadi pegawai-pegawai di pejabat kesihatan adalah akan turun ke rumah, akan bantu untuk proses daripada mandikan dengan mengkafankan dan juga kita akan panggil ahli keluarga lah untuk tolong sama-sama Okey, itu dari tadi kita dah mandikan, bezaannya peluntur, lepas tu kafankan, perbezaannya kita guna plastik lusina. Okey, itu perbezaannya. Okey, lepas tu okey, kalau kau boleh baca kat sini jenazah uzur Pak. Tapi kebanyakan ni kalau mengikut pengalaman saya dan kawan-kawan saya tanya di seluruh Selangor apabila mereka attend jenazah-jenazah berisiko ataupun lebih dikenal sebagai jenazah yang meninggal sebab HIV atau AIDS, sebenarnya jangan percaya sangat dengan cerita-cerita kat TV jenazah HIV atau AIDS tu luka-luka lah, darah-darah lah. Tak ada. Jenazah HIV AIDS sebenarnya sama je. Bersih je, macam biasa. Mungkin keadaan mereka agak kurus lah sebab mereka sakit kan. Tapi tak adalah macam dalam cerita kat TV tu luka-luka atau semua berdarah-darah, tak ada. Semua dalam keadaan elok. Cuma tapi prosedur tetap perlu dijalankan, SOP di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 98, iaitu cara pengurusan jenazah mereka perlu berbeza. Okey. So langkah tambahan, jenazah HIV. Kalau kita baca kat situ jenazah hendaklah memakai sarutan getah semasa kafan. So saya kata tadi, daripada mandi sampai mengkafankan, pengendali jenazah tu masih perlu menggunakan PPE yang sempurna. Tak boleh lagi buka PPE untuk elakkan jangkitan. Okey, so kalau nampak yang poin nombor 3 tu, kalau jenazah HIV ataupun lain-lain kolera, kusta penggunaan beg plastik tidak diperlukan. Tapi kalau untuk COVID lain, nanti kita akan pergi kepada COVID lah. COVID dia lebih, sebab COVID ni benda yang agak baru bagi kami semua So saya akan explain lagi lah pasal COVID nanti. Okey, lepas kita pergi next slide. Okey, ni dia buat cara lah ke hospital belajar cara untuk, kalau boleh tengok zoom tu, tengok dia pakai plastik tu. Sebelum last layer kain kafan tu ada plastik. Plastik lusina. Plastik lusina tu so baru kita akan letak last layer kafan. Okey, next slide.
Ni nampak kita akan sumbat macam jenazah biasa, kita akan letak kapas kan di hidung apa semua, tapi perbezaan jenazah berisiko kita perlu letak kapas yang telah direndam dengan klorok. Okey, dengan klorok dengan nisbah tu 1:9 tu. Bukannya ambil klorok letak, tak, bukan, kita ada nisbah dia. Jadi kita perlu letak ni. Kenapa perlu begitu? Sebab kita elakkan cecair-cecair atau berdalih-berdalih yang keluar daripada hidung ataupun telinga dari mulut. Okey, kita dapat kawal lah benda tu, darah ke apa supaya kuman-kuman di persekitaran rongga-rongga ni dapat kita dapat tahan jadi perbezaan itulah, kena dengan klorok dulu Okey, next. Ini jenazah HIV yang sebenar sebenarnya so ni dah siap lah. Dah siap, dia dah siap semua. Tak nampak normal so nampak beza jenazah yang HIV atau penyakit-penyakit berisiko lain, dia tak sama macam COVID. COVID lagi complicated jenazah HIV apa semua macam biasa je. Dia kita boleh kafankan macam biasa. Cuma perbezaan dia masa mandi peluntur, masa kafan ada lapisan plastik, itu saja. Yang lain semua sama macam jenazah lain. Okey. So kita pergi next slide. Ni saya rasa lepas ni video dia saya rasa. Ni video ni doktor. Kalau boleh play. Boleh tak? Kalau tak boleh tak apa. Ni sebab saya crop daripada Instagram saya sorry. Boleh play tak? Ini adalah saya dijemput untuk buat siap tulisan jenazah di Masjid Kurang Masjid Kurang ni budak-budak sekolah rendah lah, dia buat camp. Saya tidur dalam masjid lah masa tu, dijemput ke masjid tu. Kita ajar budak-budak ni. So, benda sebenarnya pengurusan jenazah ni memang saya rasa kita kena ajar lah daripada umur diorang kecil lah. Daripada kecil kita kena ajar so diorang tahu macam mana nak buat. Kalau COVID tu mungkin complicated sikit, tapi kalau misalnya jenazah berisiko yang penyakit lain macam HIV ke, syphilis ke, hepatitis ke, saya rasa kalau benda tu tak complicated sangat. Okey? Cuma penambahan beberapa benda je. Dia orang penat tu malam. Okey. Ni Imam Masjid Kuang yang buat video ni. Okey, itu saja. Okey, seterusnya next. Okey. Okey, tadi kita dah pergi kepada memandikan. Okey, lepas tu kita pergi kepada mengkafankan. Okey, lepas tu kita pergi kepada, kita ada 4 kan? Okey, memandikan, mengkafankan, menyemayangkan, mengkebumikan. Okey, sembayangkan jenazah, kita pergi nombor 3. Sembayangkan jenazah tu, okey, untuk penyakit-penyakit yang macam HIV ataupun lain, kita boleh sembayangkan biasa Okey, letak kat masjid kan, sebab kita dah seal dia, kita dah bungkus pakai plastik semua. Okey, kita boleh sembahyang macam biasa. So sembahyang tak perlu guna PPE. Okey, boleh disembahyangkan seperti biasa. Cuma tapi kalau untuk COVID, sebab Majlis Muzakarah Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Ulama Malaysia mengatakan okey, jenazah COVID perlu diuruskan dengan cara jenazah Ebola. Okey, jenazah Ebola tu lainlah jenazah Ebola tu kita kena tayamum. Kita tak boleh mandikan kita kena tayamum. Tayamum tu kita guna habuk habuk muka. Okey, mula muka, lepas tu tangan kanan, lepas tu tangan kiri, itu saja. Lepas tu disolatkan oleh pengendali jenazah itu sendiri dengan menggunakan set full PPE. Kalau jenazah-jenazah lain yang berisiko, kita boleh buka PPE dah. Okey, kita boleh semayangkan macam biasa. Tapi kalau COVID beza je, kita tayamum, kita tak mandikan kita tayamum, lepas tu disemayangkan oleh pengendali jenazah tu. Sebab tu kita panggil pengendali ahli keluarga je lah. Ahli keluarga untuk sama-sama uruskan jenazah, sebab kita akan terus semayangkan menggunakan set full PPE. Okey, kita dah pergi kepada memandikan, mengkafankan, sembahyangkan. Okey, kita pergi kepada pengkebumian pula. Okey, pengkebumian jenazah berisiko selain COVID adalah seperti biasa. Okey, tak perlu simbah klorok dekat kubur. Okey, tak perlu cuma perbezaannya mengkebumikan tu, okey, yang dikubur, yang tukang angkat jenazah tu cuma ke kubur perlu menggunakan glove dan safety boot. Safety boot dan glove, okey, perlu guna. Okey, so dia kena masukkan. Lepas tu plastik.
Plastik tu, kalau jenazah syarif plastik tu sebenarnya kalau misal family member kata boleh tak buka plastik, sebenarnya boleh. Boleh buka plastik tu sebelum masukkan ke dalam tu, tapi itu peranan pegawai sebenarnya, pegawai kesihatan. Sebenarnya apabila mana-mana jenazah berisiko meninggal di kubur, mesti ada seorang pegawai kesihatan yang datang menilia di kubur tu. Perlu ada. Kita akan menilia cara pengkebumian tu. Okay, so kalau tiba-tiba family member kata, bang boleh tak buka plastik tu? Kita kena tengok, pegawai kesihatan kena tengok muka jenazah tu. Okay, jika tiada apa-apa cecair, tak ada apa-apa cecair berdarah apa keluar ke, bersih saja, boleh buka. Boleh buka. Kita boleh advise buka. Boleh buka, so dia boleh cium ke apa, boleh, tak ada masalah. Tapi jika tiba-tiba keadaan jenazah tu agak teruk, ada luka-luka, benda lain akan keluar, kita akan advise family member, minta maaf cik, puan, tuan-puan, kita tak boleh buka. Tak boleh buka plastik ni sebab ada benda lain yang keluar di muka. So tak boleh buka. Kita akan, di situ peranan pegawai kesihatan yang menilia sewaktu pengkebumian tu adalah penting. Okay, jadi kami juga sebenarnya untuk mengelak stigma di kubur, kami yang datang menilia di kubur, kami tidak akan guna pakai uniform. Kami takkan guna kenal pejabat. Kami datang seperti biasa untuk mengelakkan aib. So kita datang macam biasa, kita akan jumpa seorang dari family member sebab kita perlukan surat daripada hospital, kita perlu menilia cara perkebumian tu. Ikut SOP tak? Yang tukang angkat tu guna glove ke, guna safety boot ke? Kita akan menilia kat situ. Cuma kita perkenalkan diri lah. Saya daripada pejabat kesihatan, saya datang nak menilia. Tapi kami tak boleh lah, tak boleh lah nak guna uniform, tak boleh nak datang guna kenal pejabat. Nanti orang akan tanya, kenapa orang kesihatan datang? Itu aib lah, kita tutup lah. Tapi kita buat macam biasa. Tapi kalau itu jenazah yang berisiko, yang penyakit berisiko lain. Kalau COVID lain, seperti kita tengok kat TV sekarang, jangan cakap kat COVID lebih ketat lah. Masa dekat kubur tu 4 orang je boleh full set PPE, kena semua klorok, lepas tu kena uruskan dalam masa 24 jam. So lagi ketat lah, jenazah COVID ni lagi ketat. Kita akan pergi pada tu ya. So dah kebumikan semua, selesailah, tak ada masalah. So kita tengok daripada first tadi, memandikan, perbezaannya pengurus jenazah full PPE, lepas tu tambah peluntur di lapisan pertama saja. Lepas tu mengkafankan masih full PPE, cuma tambah lapisan plastik lutsina sebelum last layer kain kafan. Lepas tu dah siap, semayang macam biasa. Cuma COVID tak mandi, cuma dia buat tayamum. Lepas tu kafankan, lepas tu terus semayangkan dengan menggunakan full PPE. Lepas tu cara kebumikan pula. Kebumikan, pegawai kesihatan perlu ada kat situ untuk menilia cara perkebumian. Kita tengok macam mana cara dia semua. Kalau jenazah berisiko lain, kalau muka tak ada benda-benda keluar, boleh buka. Family member kita buka. Plastik kita buka. Tapi COVID tak boleh. COVID dia akan terus tanam kat situ. Itu perbezaan dia. Kita pergi kepada next slide. Langkah-langkah. Langkah-langkah ni ni perlu diambil oleh petugas-petugas kesihatan ataupun karya masjid yang telah dilatih. Saya rasa memang setiap surau dan masjid ada wakil-wakil yang telah dilatih untuk cara handle jenazah berisiko ni. Kita pun ada buat kelas, kita ada buat latihan kepada pengendali jenazah. Pengendali jenazah ni dia kena ikut lah prosedur dia. Dia kena ikut cara buka PPE yang betul. Kita ada cara buka PPE yang betul. PPE tu bukan kita buka tak, ada cara dia nak buka. Kena buka layer by layer. Layer by layer, lepas tu hand sanitizer tak boleh tinggal. Setiap kali nak buka satu layer kena pakai hand sanitizer. Nak buka lagi pakai hand sanitizer. Nak buka lagi pakai hand sanitizer. So dia kena cara yang betul, tak boleh buka sembarang PPE tu. Pakai cara yang betul, buka pun ada cara. PPE yang orang kesihatan pakai tu. So biasanya kalau lepas mengadakan jenazah yang berisiko ni, baju-baju yang kita guna ni kita buka, kita benam kat klorok. Benam kat klorok dulu ke apa. Lepas tu kita basuh macam biasa lah. Sebaiknya jenazah perlu mandi, bersihkan diri lah. Saya rasa benda ni pun kalau kita uruskan jenazah biasa pun, lepas kita uruskan pun kita mandi pun tak ada beza lah sebenarnya. So barang-barang kepunyaan pengendali jenazah mati tercemar dengan darah. Kalau kita masuk uruskan tu ada tercemar dengan darah, kalau ada lah
Kita dengan peluntur sama je. Kita letak peluntur dulu Okay, next slide. Ni jenazah pesakit AIDS lah yang meninggal dunia di HKT Hospital Kota Terengganu sebelum dibaluti kain Okay, next. Ni lah. Ni mungkin sebab dia mati dah meninggal sebab dah peringkat AIDS lah Kalau dia tengok peringkat lah macam mana dia mati. Tapi kalau dia pasal peringkat HIV dia meninggal, okey macam biasa macam biasa. Dia rasa macam biasa. Tak adalah macam teruk sangat. Tak ada sebab mengikut saya, pengalaman saya, kawan-kawan saya, kami belum lagi lah terima tak adalah. Sama je macam biasa Tak ada yang teruk-teruk ke apa Okay, next. Ada sebelum tu Cik Zafian, ada soalan tak daripada peserta? Kalau ada soalan? Assalamualaikum Cik Zafian. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dengan barang-barang si mati perlu di sanitizer dan di klorin di proses ni lah balik Ya, barang-barang okey, pakaian terakhir. Okey, kalau misalnya penyakit biasa, maksudnya penyakit biasa yang saya sebut seperti HIV ke, kolera ke, sifilis ke, barang-barang macam handphone ke apa ke kita tak perlu rendam. Kita macam lap biasalah. Okey, guna hand sanitizer ke, guna klorin, kita lap macam biasa je. Baju pun kita rendam macam biasa je. Kita rendam dengan klorin tu, okey, 1 di 10 tu 20-30 minit je. Kita rendam. Tapi biasanya kebanyakannya kalau saya tanya mengenai jenazah, mereka akan pakai baju tu, dia akan terbuang lah. Terbuang. Macam COVID pun kita lagi ketat lah. COVID dia punya suit biasa 2 lapis lah 2 lapis. Dia lagi banyak dia punya lapisan. Dia ada list kat sini, tengok ada list. Dia lagi banyak. Tapi kalau ikut soalan tadi tu, dia kata okay, barang-barang kalau penyakit HIV ke apa ke, kalau barang-barang peribadi macam handphone ke, jam ke apa ke, tak ada masalah sebenarnya. Kalau misalnya tak ada darah ke apa tak ada terkena apa-apa cecair, tak ada masalah. Cuma kalau nak keselamatan, kita just lap macam biasa je. Lap guna Clorox ke apa ke, lepas tu jemur baju semua. Okay? Boleh diguna lagi bukannya kita perlu buang lah. Soalan berkaitan dengan satu lagi soalan berkaitan dengan di tanah perkuburan tu, adakah COVID-19 ni dia punya virus boleh distribute untuk beberapa jam selepas dikebumikan di tanah perkuburan ni, Okay. Virus ni dia boleh distribute pada orang yang ada di sekeliling dia. Okey, sebenarnya benda ni masih baru. Kalau kita tengok daripada kajian-kajian di seluruh dunia, sebenarnya dia tak ada spesifik masa lagi. Tak ada lagi spesifik masa yang mengatakan berapa lama. Tapi tapi kajian yang mengatakan virus tu boleh hidup di atas permukaan seperti logam ataupun papat kayu 2 ke 5 hari. Di atas permukaan. Jadi sebab tu kita perlu sanitize. Apabila permukaan tu kena sanitize dengan betul, so benda tu virus tu akan mati dengan cepat lah. Jadi semasa untuk kita tak tahu berapa lama virus tu kat luar dan berapa macam mana benda tu boleh merebak. Jadi sebab tu kita di KKM kita ada SOP kita ikut SOP kolera lah. Maksudnya kena guna Clorox, sembuh semua keranda, okey, lepas dah tanam, sembuh lagi. Lepas tu yang tukang angkat pengendali jenazah semua perlu guna PPE yang full. Sebab tempoh jangka masa yang ikut kajian tu 2 ke 5 hari di atas permukaan. Agak lama sebab tu kita perlu sanitize dengan cara yang betul lah, lap apa semua cara yang betul. Sebab tu sebenarnya KKM sangat selalu ulang basuh tangan dengan sabun ataupun guna hand sanitizer. Cara tu dengan betul. Cara tu kita dapat elakkan ada apa soalan lagi ke? Baiklah Cik Zafian, kita teruskan sedikit dengan pengurusan jenazah COVID-19. Lepas boleh. ini nanti
ke kepada soal jawab dengan rasa ramai yang nak bertanya ni ya. Boleh, Diteruskan boleh. Cik. Boleh. Mana slide ni? Dah. Dah saya dah masukkan. Oh ni. Saya sebenarnya tak tahu sangat guna ni. Saya nak buka balik slide ni. Okey ni. Macam mana Habib saya nak masuk balik slide? Tak apa, Cik Zafian berdasarkan kepada slide yang saya tunjuk ni pun okey, saya dah ambil daripada Cik Zafian punya. Bukan, maksud saya nak buka slide tu untuk ke menu. Okey, sharing. Okey. Okey, panduan jenazah Islam Okey. Okey, so boleh next slide lah, next slide. Okey. Pengurusan jenazah ditangguhkan. Okey, ni tadi soalan tadi kata pakaian jenazah ditanggalkan dan dibuang tu ke dalam plastik dalam plastik. Okey, bergeban dan tutup, lapisan pertama kapas. Okey, jenazah kemudian dibungkus. Okey, beg mayat pertama. Ini beg mayat tak ada. Ini COVID lah ni COVID Okey, COVID dia biasa memang ada 2 lapis. Okey, lapisan dia kain kapan. Okey, lepas pakai kain kapan tu kita akan sembuh klorok. Okey, lepas tu kita letak beg mayat. Beg mayat seperti inilah kalau dulu kita guna ni. Nampak? Dia macam beg putih ni. Beg mayat ni letak mayat. Dia ada zip. Dia ada zip. Ada zip. So tapi yang terbaru yang kami dapat adalah material dia kain. Material dia kain. Yang ni material dia plastik ni. Plastik. Dia zip. Okey, so 2 lapis So lepas kapan tu, okey, kita sembuh ataupun sembuh yang bancuan alkohol Okey, lepas tu beg satu lagi. Okey, satu beg tu sembuh lagi, kena sembuh lagi. Okey, beg mayat kedua pun sembuh lagi. Permukaan dia tu kena dengan larutan klorin 1:10 lah Okey, so beza dia tadi kalau COVID kita dapat terima pengurus jenazah perlu guna lagi full set PPE sama kena. Okey, lepas tu kita kapankan. Okey, lepas tu guna beg mayat, sembuh klorin. Okey, lepas tu tak mandikan tayamum. Okey, tayamum, debu, muka, tangan kanan, tangan kiri. Dah. Lepas tu disemayangkan oleh pengurus jenazah itu sendiri dan masih perlu menggunakan full PPE. Jadi maksudnya kalau sebelum nak uruskan jenazah COVID tu, ambil air semayang siap-siap. Okey, dah siap semua, pengurus jenazah tu terus semayangkan. Okey, ingat 4 orang lah maksimum biasa 4 orang. Okey, salah seorang tu kita boleh panggil ahli keluarga. Ahli keluarga tu kita kena briefing dulu kita kena briefing, bukannya kita panggil, kita kena briefing apa dia perlu buat. Okey, kena pakai gini, apa dia tak boleh buat dan apa dia perlu buat, kita kena briefing Okey, solat jenazah. Okey, ni pengurusan jenazah COVID Okey, next slide. Okey, pengurusan jenazah. Okey. Sebab tu terus dihantar. So saya akan tahu SOP untuk pengurusan untuk COVID ni dia perlu 24 jam 24 jam. Okey, perlu selesaikan semayang apa tu, tanam semua perlu dibuat segera Okey, di tanah perkuburan jenazah dilihat perlu memakai alat pelindung. Okey, di masa tanah perkuburan ni juga ni seorang pegawai kesihatan perlu ada untuk menelia. Menelia cara-cara semua Okey, beg mayat tidak dibenarkan. Nampak beza tak tadi? Penyakit berjangkit yang lain dan juga COVID. Beza dia nampak. Beg mayat tidak dibenarkan. Okey, penyakit berjangkit lain plastik masih dibenarkan untuk buka bergantung kepada keadaan jenazah. Tapi COVID beg mayat tidak dibenarkan. So kesianlah Okey, penggalian jenazah hanya boleh menanggalkan alat pelindung setelah jenazah dipanggil. Dah siap tanam semua, baru penggalian jenazah boleh buka PPE. Buka dengan cara yang betul Okey, lepas tu kawalan infeksi perlu. Kawalan infeksi tu lah. Kawalan infeksi tu kita sembuh yang jenazah tu tu perbezaan dia Okey, next slide. Ni pembasmian lah Lautan klorin lah 1:10. So cara-cara apa yang disembuh tu ini dia
bahan pembasmi sodium hypochlorite. Okey, campuran untuk 1 liter bahagian sama 1 nisbah 9 tu adalah 1 liter klorok bersamaan 9 liter air. Bukannya ambil 9 liter klorok tu tak tak terlalu pekat Okey, penggunaan lapisan kapas. So sama cara kapas tu sama tadi dengan jenazah-jenazah itu. Kapas tu perlu direndam dengan klorok dulu Okey. Assalamualaikum, maaf ganggu Dr. Habibah, kami tak nampak slide. Tak nampak slide. Dapat slide. Presenting, tak ada presentation. Present now tu. Ada nampak tak? Tak apa Dr. Habibah. Dr. Habibah on saja, on saja. Kita dengar, on saja. Ya, teruskan. Teruskan saya, kita dengar je. Okey. So kalau untuk COVID ni nampak Okey, so dia lebih detail lah tak seperti penyakit lain. Setelah dikafankan, kita boleh urus seperti biasa. Okey, cuma penyakit COVID ni daripada mula kita handle, take over sampai kita tanam sangat ketat. Pengendali tu perlu menggunakan PPE yang lengkap. Lepas tu kena ikut SOP lah, lepas tu tak boleh ramai-ramai Perlu yang mereka yang terlatih lah biasanya kita ada latih lah. Biasa di hospital kita memang dah latih pengurus jenazah Okey, so penggunaan untuk pakaian, cadar, selimut, kain mandi tidak bersentuhan dengan jenazah atau terpecik di badan, ketiga penilaian. Okey, ini cuma yang untuk rendaman rendaman semua. Okey, sama klorok tadi Okey, next. Okey, ni alat pelindung diri. Ni saya kata PPE tu maksudnya personal protection equipment personal protection equipment. Nama pendek ni kita panggil PPE lah ini PPE. So kat TV sekarang kita selalu nampak lah orang pakai ni memang panas sebenarnya. So bulan-bulan puasa kawan-kawan saya semua pakai benda ni berpeluh-peluh tengah-tengah panas. Balik office diorang, kesian diorang. So ini adalah PPE, isolation gown, apron. So biasanya di pejabat kesihatan kita dah siap packing dah. This is one set. Satu set. So siapa nak pergi ke lapangan, kita dah siap banyak dah ni. Kita pack, kena ambil. So this is full lah. Ada dah siap. Kita ada tick ada tick apa semua. Ni satu full. Ni isolation gown. Okay, ni perlu pakai. Okay, next. Ni PPE. PPE ni dipakai sama juga untuk jenazah-jenazah penyakit berjangkit yang lain tak ada beza. Okay, next. Okey, kita buka kepada soal jawab pula, Cik Zafian. Boleh. Okey. Assalamualaikum Cik Zafran. Ya, wassalam. Okey, Cik Zafran. Ya, saya. Saya nak tanya berkaitan dengan pasien yang meninggal di hospital yang tidak ada simptom COVID-19, contohnya dia sakit jantung, adakah SOP dia mengikut COVID-19 juga untuk pengurusan jenazah mayat ini? Okey, sebab tu sekarang ni sebenarnya semua sejak beberapa bulan ni, semua pesakit-pesakit yang perlu masuk ke hospital ataupun nak buat operation, mereka wajib buat COVID test. Okey, mana-manalah kalau sakit jantung ke, operation ke, apa ke, nak masuk, tak kira swasta ataupun hospital kerajaan, yang nak admit, nak warded, perlu wajib buat HIV test. Even bersalin pun wajib buat COVID test. Okey, apabila mereka negatif, mereka dapat masuk hospital seperti biasa. So let's say mereka meninggal di hospital semasa buat operation. Jadi jenazah mereka diuruskan seperti biasa. Tidak seperti COVID-19. Okey, sebab mereka sebelum warded tu dah buat test dulu. Okey, jika mereka meninggal di rumah, itu di rumah pihak polis akan call pejabat kesihatan. Pejabat kesihatan ada satu tim akan pergi ke rumah. Kita akan check dalam data kami adakah si mati ni pernah buat test COVID ataupun si mati ni ada dalam list PUI kami. Okey, kalau tak ada dalam list PUI, tidak pernah buat COVID test, bermaksud clear. So nanti apabila mereka di hospital postmortem, kita akan buat test juga untuk mereka.
Okey, saya itu ada dapat satu handle bersama penilai saya di Klinik Kesihatan Puchong. Okey, seorang lelaki berumur dalam 70-an meninggal di klinik. Okey, dan dia adalah PUI dan pernah buat test COVID 2 kali kerana telah ada dia ikut tablik di Seri Petaling. Okey, jadi apa prosedur kami buat, pihak klinik akan call kami, pejabat kesihatan, so kami akan turun ke klinik. Okey, kami turun ke klinik, memang kami cek data detail semua. Okey, dia ni pernah buat COVID 2 kali dan memang PUI, under PUI dan pernah pergi di bawah masjid Masjid Seri Petaling. Okey, so sekarang ni kita tak tahu dia meninggal sebab kencing manis lah, tapi untuk langkah berjaga-jaga kami datang, kita akan sembuh dulu, kita akan bungkus plastik, body bag dua lapis, okey, dan polis akan bawa ke hospital. Di hospital nanti maksudnya sebelum bawa ke hospital kita perlu buat prosedur tu dulu. Kita kena sembuh, kita kena buat pakai body bag dua lapis, okey, baru bawa ke hospital. Okey, apabila dibawa ke hospital nanti kita akan pihak forensik akan buat satu test lah, COVID test. Sama ada dia positif, dia meninggal sebab COVID ataupun memang meninggal sebab penyakit dia. Okey, alhamdulillah yang meninggal tu memang bukan sebab COVID lah, memang sebab penyakit dia. Cuma memang dia pergi ke Masjid Seri Petaling dan buat test 2 kali. So jadi langkah berjaga kita buat lah. Tapi kalau misalnya mereka yang meninggal di rumah, di hospital sebab penyakit-penyakit lain, tidak. Kita akan luruskan seperti biasa sebab sebelum mereka masuk tu mereka telah dibuat saringan. Okay? Ada soalan lain ke? Ya, ada apa-apa ke nak turun kat slide? Slide tadi mana Dr. Bib? Kita boleh turunkan pasal COVID lah. Kalau untuk COVID lah, ikut pengalaman saya belum lagi pernah terlibat secara langsung dengan jenazah COVID. Okey, cuma saya pernah ikut lah, kita buat tutorial bersama Imam Besar Masjid Negeri Shah Alam yang beri penerangan Dr. Sarin Al-Taib, pakar kesihatan awam. Dia bagi penerangan kepada masjid untuk kita bagi kepada mufti lah cara-cara untuk mengendalikan jenazah COVID. Okay. Ada apa-apa lagi soalan ke? Ini adalah slide yang kami present kepada pihak mufti Jabatan Mufti. Yang ni slide ni dibuat oleh doktor saya, Dr. Nazirul Akmal. Cara-cara pengurusannya lah. Kalau kita boleh go through lah cara-cara pengurusannya. Ni tak apa, ni kita skip je, ni situasi. Ni tak apa, tak ada benda. Ni dah lama dah dulu. Ni awal-awal lagi untuk penggunaan Negeri Selangor lah. Selangor punya. Okay, lagi bawah. Ni tak apa. Saya rasa bawah-bawah. Tak ada bawah lagi. Ni dia punya pengenalan je pasal COVID ni. So boleh tengok kat sini COVID tu dia punya virus tu berat Kalau dia tak macam TB kalau TB dia airborne. Dia punya virus tu dia berterbangan. Kita bersin, kita bercakap, virus tu akan berterbangan ke udara. Tapi COVID ni berat. So virus tu akan jatuh ke bawah. Ke permukaan. Sebab tu kita dinasihatkan untuk selalu cuci tangan dengan sabun sebab virus dia bersifat berat. So dia akan bila dia keluar daripada badan kita dia akan jatuh. Okay. Dia bukan airborne lah Okay, next. Okay. Ni tadi ada ketahanan persekitaran. Siapa ada soalan tadi kan? Antara 2 jam hingga 9 hari. Bergantung kepada suhu lah. Permukaan tu. So sebenarnya kalau ikut daripada ketahanan virus ni di luar badan manusia, sebenarnya there's no specific kajian. Tapi kalau ikut kat sini antara 2 jam hingga 9 hari bergantung kepada permukaan dan juga suhu. Okay. Sebab tu saya ulang balik, kita selalu disuruh cuci tangan sebab dia ada dekat permukaan. Okay, next. Pengurusan ni pengurusan lah.
Ni pengurusan tak apa, next. Pengurusan. Okay, lagi. Ni PUI. Okay. Cara flow lah, flow daripada pegawai perubatan apabila mereka dapat COVID, apa flow dia, apa pegawai-pegawai yang apa in charge dia. Ni pengurusan jenazah okay. So ini dia punya, kalau meninggal dunia, okay, di hospital urus seperti biasa. Kalau tidak, urus seperti biasa. Kalau dia kata COVID, urus mengikut garis panduan. Okay, kalau dia meninggal kat rumah, okay, dia kata COVID, disyaki, urus mengikuti garisan panduan. Tidak disyaki, urus seperti biasa. Okay, macam yang meninggal di Puchong hari tu, umur 70-an tu, dia disyaki sebab dia dah buat test 2 kali. So kita ikut garis panduan lah. Cuma nanti kat hospital, hantar hospital akan buat test lagi lah Sebelum dia hantar hospital, kita kena settlekan dulu. Ni. Okay, next. Ni flowchart. Flowchart ni, okay, ni inilah kalau misalnya dapat kematian, nanti pegawai perubatan akan sahkan kematian. Okay, so nanti apabila disahkan kematian COVID, okay, dia perlu notify. Inform that to forensic department. Okay, notify public health unit, notify kepada pejabat kesihatan lepas tu body handle mass wear operation yang kena guna PPE. Okay, bag wrap 3 layer. Okay, transfer body to forensic department. Okay, ni receive body from police. Ni kalau kang polis lah notify. Okay, body handler. Okay, so kalau sekarang ni kes-kes kematian COVID di rumah pun polis akan tunggu kami. Polis akan tunggu pihak pejabat kesihatan dulu baru, sebab kami akan provide set PPE untuk polis tu. Polis akan pakai set PPE yang di-provide oleh kami. Okay, next. Okay, ni guys panduan KKM lah tak apalah. Ini tak ada benda, KKM. Ni yang saya kata tadi lah, Akta Kawalan Penyakit-Penyakit 1988, cara untuk handle body penyakit-penyakit kesan guys. Okay. Ni pengendalian perlu memakai alat pelindung. Okay, ni betul. Okay, yang penting sekali lah PPE PPE. Okay, orang tak digunakan untuk menyentuh atau mencium. Okay, nampak. Kalau tadi saya kata penyakit-penyakit lain macam HIV ke apa ke, waris masih boleh sentuh, cium lah jika keadaan jenazah masih tak ada masalah. Tapi COVID tak boleh langsung. Kesian Okay, lepas tu hanya seorang waris yang memakai pelindung diri. Nampak? Hanya seorang waris yang memakai PPE So jadi kita akan panggil satu waris untuk sama-sama kita. Sama-sama kita untuk urusan jenazah. Tapi waris tu kami perlu brief betul-betul lah cara untuk jangan betul Okay, waris tidak dibenarkan untuk jenazah. Okay, jenazah akan diproses di ward sebelum dihantar ke mortuary. Okay, so dia akan proses kat ward dulu lah. Proses semua dulu dekat hospital, baru kita akan hantar. Okay, saya balik pada tadi jenazah HIV balik tadi Kalau jika yang non-Muslim, okay, non-Muslim pun sama kita akan mandikan guna Clorox apa semua. Okay, tapi dia non-Muslim tak kapan kan. Okay, jadi apa beza je untuk keranda dia tu dah siap dengan plastik. Lapisan plastik kat dalam. Nanti undertaker tahulah, kita cakap okay, dia meninggal sebab penyakit berjangkit. Dia tahu dah. So beza dia mandi macam biasa pakai guna Clorox tapi tak kapan, tapi keranda dia tu dalam tu adalah lapisan plastik. Dah siap lapisan plastik. Dia dah siap. Itu bezanya. Okay. So kalau misalnya jenazah COVID untuk yang non-Muslim pun samalah, kita akan buat macam itulah dia akan terus ke mortuary Okay, next. Kelemahan. Ni kelemahan garisan. Ini taklah kami present kepada Jabatan Mufti lah untuk pejabat agama negeri Selangor Okay, tidak menyentuh aspek jenazah sekiranya meninggal di rumah. Okay, tak apa, next. Inilah keputusan muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa. So perlu diuruskan dengan cara jangkiti virus Ebola. Kalau misalnya Jawatan Kuasa Fatwa mengatakan okey tak apa, boleh uruskan seperti penyakit berjangkit yang lain. So kita ikutlah macam biasa. Mandi guna Clorox boleh buka plastik, tapi tak. Dia kata Jawatan Kuasa Fatwa kata Ebola ini cara dia. Tak boleh mandi, tayamum, layer 2. Lepas tu PPE set full sampai ke lihat. So Majlis Fatwa kata ini kita gunakan cara viral. So okay, next.
Pengurusan jenazah. Okay, ni sama macam tadi lah kita cakap yang cara lah, rongga-rongga tu guna kapas yang telah dibenam dengan peluntur. Okay, benda jenazah pelatih. Okay, satu ni sebelah 10, lapis kedua. Okay, pengurusan jenazah. Di tanah perkuburan mengenai jenazah di liang lahat perlu memakai alat perlindungan diri. Proses penguburan sebaik dapat dicepatkan. So yang saya tahu SOP 24 jam lah. Mayat tidak dibenarkan untuk dibuka, tidak dibenarkan. Perbezaannya dengan penyakit-penyakit lain dibenarkan bergantung kepada keadaan. COVID tak dibenarkan langsung. Jenazah hanya boleh menggunakan alat perlindungan diri setelah jenazah ditempatkan di lahat. Okay, ni tadilah kawalan infeksi. Penguburan dengan keranda tertutup, seal coffin. Seal coffin ni kalau non-Muslim lah, kalau non-Muslim meninggal kena seal coffin. Seal coffin tu beza dia. Okay, next. Ada data bib next ni, bib. Kawalan infeksi ni alat perlindungan diri berkenaan jenazah perlu dibuang ke dalam plastik sampah. So kita ada biasa kita ada bin lah, bin yang warna kuning tu, kita ada bin khas untuk pembuangan bahan-bahan ni okay, semua anggota perlu melaksanakan pembersihan tangan selepas alat perlindungan diri ditengahkan. So cara cuci tangan yang betul kita ada guna cara yang betul cara 7 step kena buat okay, pembersihan perlu dilakukan di ruang pengenaan jenazah juga. Okay, so kalau COVID ni tu lah complicated sikit lah betul dekat dia punya van jenazah keranda tu pun kita kena sembuh. Keluar bin rekod pelayanan staff bersihan perlu disimpan untuk menunjukkan. So kita ada rekod lah staff, so anything case kita perlu rekod Okay, next. Okay, pencegahan cuci tangan 7 step So setiap sekali buka PPE kena buat 7 step ni. Ni tadilah kita alat perlindungan diri sama lah mana-mana jenazah berisiko perlu menggunakan PPE yang lengkap. Sarung tangan 2 lapis 2 lapis kena pakai, bukan 1 lapis, 2 lapis. Ni mask dia perlu pakai N95 je Dia tak boleh pakai yang mask yang biasa kita pakai tu yang getah tu tak boleh Dia kena pakai N95 atau FFP2. Nampak beza dia. Dia tak boleh pakai yang biasa dia. Yang kita lekat-lekat je tu ataupun yang ikat tu tak boleh. Dia kena pakai N95 Okay. Ni facial lah, facial. Okay. Ni alat perlindungan Okay, cabaran semasa. Okay. Ini cabaran untuk pengendalian lah. Okay, betul lah. Okay, isu-isu yang dihadapi adalah kekurangan pengendalian jenazah yang terlatih. Betul. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dapat tahu kan tadi yang apa saya terangkan jenazah penyakit yang lain dan juga COVID. Beza kan? Kalau penyakit lain macam HIV, seperti HIV, kita dah latih ramai orang. Dan ramai yang tahu. Lepas tu kita dah latih ramai. Tapi untuk COVID ni adalah benda yang baru untuk kita. Jadi kekurangan pelatih yang terlatih tu kurang. Tapi itulah yang kita buat. Kita buat tutorial di masjid negeri untuk ajar pengendali semua pendidikan warga asing. Ni warga asing, warga menyembunyikan simptom. Ni pun sebab tu that's why kita kata sekarang ni anything kena buat test. Yang masuk hospital ke, yang meninggal ke semua kena buat test. Okay, waris tidak memberi kerjasama. Kalau setakat ni saya tak pernah dengar lagi lah waris tidak memberi kerjasama. Semua yang berkaitan untuk COVID beri kerjasama yang baik lah, tak ada masalah Okay, persiapan kelengkapan minum diri dan juga peralatan. Okay, ni mula-mula lah. Mula-mula beg mayat ni memang kita tak ada stok. Beg mayat ni memang tak ada stok. Sebab kita jarang guna sebab kalau jenazah berjakit-jakit pun kita tak guna beg mayat, kita guna plastik lusina je. Beg mayat ni sekarang dah ada dah stok. Dah semua dah okey lah, banyak lah, tak ada masalah. Okay, next. Okay, ni tak apalah. Ini kalau ada apa-apa tu boleh berhubung di laman web Info Sehat. Dekat Info Sehat ni pun banyak macam-macam Okay, saya rasa sebelum tu apa-apa kalau kita buka kepada soalan lah. Kalau ada soalan boleh tanya. Kita bukakan kepada soalan kepada peserta yang ingin bertanya.
Yelah kot. Ustaz kan? Ah, Betul lah. Kak Bib. Kak Bib. Sebelum tu ya, sementara kita menunggu soalan daripada peserta, saya ingin memohonlah kepada peserta yang beragama Islam di dalam khususnya untuk menyedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat saya. Sahabat saya gini, dia adalah antara individu yang menunggu khusus ini dijalankan pada pagi ini dan dia pun memberi persetujuan menghubungi saya semalam. Tetapi Allah lebih menyayangi beliau, beliau telah meninggal dunia petang semalam dan sekarang jenazahnya berada di Pusat Perubatan Yusri Melaya dan sedang menunggu untuk keputusan ujian COVID. Jadi saya mohon untuk bacakan Al-Fatihah kepada beliau. Nama beliau Allahyarham Nur Azmi binti bin Isnin. Dulu kami sama-sama sekolah di Sekolah Teknik Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan. Al-Fatihah. Okey, baiklah kita meneruskan semula perkongsian kita. Sekiranya ada peserta yang ingin bertanya kepada Cik Zafian ya, susah nak dapat beliau ni ya, sibuk sekarang. Kalau kita lihat kawan-kawan saya, PKA, doktor dan sebagainya sangat sibuk. Cabaran sekarang ya. Dan kalau kita lihat kan kerja mereka tidak ada masa ya. Sibuk. Kalau kita lihat di TV pun kita pun sangat simpati sebenarnya dengan kumpulan-kumpulan mereka ni ya. Jadi Cik Zafian pun sudi bersama kita pada hari ini, beliau meluangkan masa. Kita ucapkan syukur Alhamdulillah kepada beliau kerana sudi ya. Jadi teruskan ya kepada pertanyaan, sekiranya ada kemusykilan bolehlah kita berkongsi bersama beliau pada pagi ini. Silakan. Kalau ada saya ingin bertanya sedikit lah Cik Zafian ya. Ya, ya. Kalau kita lihat, kalau selepas sahaja kematian pesakit yang berisiko ni, kalau kita lihat stigma masyarakat itu masih ada lagi kan kalau kita lihat pada waktu ini. Kalau dahulu memang sangat kuat lah stigma, rasa takut mereka itu kepada waris yang ditinggalkan. Contoh dulu kan, kalau tahun dulu-dulu, 10 tahun, 15 tahun yang dulu, semasa kita bersama-sama dulu bersama mulakan the Prosta, waktu itu mulanya kita berusaha untuk memberi kesedaran kepada masyarakat agar tidak diskriminasi kepada pesakit HIV dan sebagainya. Adakah pada waktu kini, pada masa sekarang ianya masih lagi seperti dahulu atau semakin mula diterima oleh masyarakat atau bagaimana? Ya, okey Dr. B okay, saya sebab tu kami sebenarnya di unit HIV sebenarnya kami nak kurangkan stigma masyarakat terhadap pesakit ataupun jenazah HIV. Okey, sebab memang masih ada stigma dan diskriminasi terhadap pesakit dan jenazah HIV tu masih tinggi di Malaysia. Sebab tu kalau misalnya kita ikut SOP dan cara yang betul pengendalian jenazah HIV atau AIDS, sebenarnya tak ada masalah, kita tak perlu takut. Dengan cara yang betul, pelindungan diri yang betul, cara yang betul, tak ada masalah. Cuma sekarang ni stigma. Jadi sebab tu kami di pejabat kesihatan apabila menelia jenazah di kubur ataupun tempat-tempat pembakaran mayat, sebab tu kan saya kata kami takkan guna uniform, kami takkan naik kenderaan pejabat, untuk tidak masyarakat pandang serong kenapa ada orang kesihatan di sini. So kalau misalnya ada orang di tempat tanah perkuburan tu pun tanya kenapa ada plastik, kami takkan cakap dia mati HIV. Tak. Kita akan cakap dia mati sebab ada penyakit berjangkit lain-lain lah. Seperti kita akan cakap lah benda lain. Sebab di surat mati pun, cause of death pun, mereka-mereka yang meninggal kerana HIV atau AIDS tidak akan diletakkan cause of death HIV, AIDS tidak. Biasanya doktor akan postmortem, dia akan tengok apa sebab penyakit yang menyebabkan
dia meninggal. Okey, biasanya sebab paru-paru ke apa ke jadi kita nak elak stigma. Kami di Pejabat Kesihatan pun kami cuba nak elak stigma. Cuma masyarakat sekarang ni masih takut. Masih takut. Tapi sebab tu kita sekarang ni kita lebih kepada mendidik. Okey, mendidik masyarakat. Kita banyak buat program daripada sekolah IPT, kita banyak buat program kepada pelajar-pelajar ni untuk tidak memandang serong. Sebab kita tak tahu pun macam mana orang tu dapat HIV. Macam mana orang tu dijangkiti HIV. Jadi sebenarnya apa yang mereka telah buat tu, mereka dapat penyakit itu adalah kisah silam dia. Kita tak perlu judge kisah silam dia. Mungkin dia nak berubah tapi dia tak ada tempat untuk bermula untuk berubah, tapi masyarakat dah pandang serong kat mereka. So mereka proses perjalanan mereka untuk berubah tu terbantut sebab masyarakat pandang serong kat mereka. Tapi sebab tu saya beritahu kebanyakan kalau saya pergi sekolah, saya beritahu mereka HIV ni susah dapat. HIV ni susah dapat kecuali kalau kita cari. Susah sangat dapat HIV ni kecuali kau cari. Sebab dia hanya boleh sebar melalui darah, air mani, cecair faras, susu ibu. 4 benda je. Darah, air mani, cecair faras, susu ibu. Dia bukannya boleh sentuhan macam COVID. COVID sentuhan dah kena. Rapat dengan orang dah kena. Tapi HIV susah kena. Sangat susah kena. Jadi tak perlu takut lah. Sebab tu kita educate orang-orang kat luar sana. Tangkit melalui itu, jangan apa, dia main hubungan jarum, kita tak risau COVID ni. Kan dia senang. Ya, betul. So COVID ni lagi senang. So penyakit-penyakit ni lagi senang. Jadi untuk COVID pun kita tak perlu stigma. Tak perlu stigma kepada pesakit-pesakit yang memang dah kena COVID. Sebab dia keluarkan tau pesakit-pesakit yang kat hospital tu selepas 14 hari kalau dia menunjukkan sistem sembuh. Maksudnya dia tak gitu sembuh pun dia keluar. Betul. Itu salinan daripada WHO. Keluarkan tu. Ketua Pengarah Dato' Isham pun itu saya tak pasti macam mana prosedur dia sebab benda ni masih baru. Kalau dia menunjukkan perubahan-perubahan positif, maksudnya dah tak ada sembuh, maksudnya badan dia sedang membina antibody, so dia tak risau untuk kena jangkit tanah. Ya, betul. So yang saya dengar lah apabila sekarang ni pesakit yang positif dah 14 hari di hospital, walaupun dia positif lagi, mereka akan discharge. Tapi saya tak pasti macam mana proses dia tu lah. Ya betul, ni lagi dahsyat segmen ni. Ya, saya tapi masih lagi positif dia keluar. Ya, betul. Tapi itu dah masih peringkat di KKM lah. Saya pun tak tahu pasti macam prosedur tu. Tapi biasanya KKM akan update lah berkaitan ni. Saya rasa bukan pasal tempat lah sebab fasiliti yang disediakan untuk COVID di seluruh Malaysia lebih kurang 7,000 katil. Bukan masalah tempat. Maksudnya dia jawab salah saya. Itulah sebab tahu dia apa yang pendapat saya lah sebab PKP ni dibuat bukannya untuk zero case. Okey, PKP ni dibuat adalah untuk melengkungkan graf. Okey, sekarang ni kita dah berjaya sebenarnya melengkungkan graf. Okey, untuk zero cases tu seperti yang saja maklum Dato' Isham boleh cakap adalah kita tunggu vaksin. Okey, mungkin kita akan hidup dengan COVID ni lebih lama. Okey, kita hanya boleh kawal lah sekarang. So sebab tu langkah dengan COVID ni lebih lama. Mungkin so Dato' Isham buat pengumuman, kan Dato' Isham buat pengumuman semalam. Sekarang kita dah berjaya untuk lengkungkan curve. Tapi untuk dapatkan kosong tu, dia kata 0% memang tak mungkin lah kecuali kita ada vaksin. Maksudnya kata kita kena cakap diri dengan COVID ni dengan tahap lebih lama. Stres juga. Sebab tu bagi saya PKP kita ni berjaya lah sebenarnya. Sebab kita motif PKP tu untuk melengkungkan graf saja, okey? Kan orang banyak binatang asing yang masuk bahagian tikus tu, sakit hati tu. So kalau tengok statistik pun saya rasa semalam di Malaysia dah kita 9 saja. Entah tu kalau Kak pergi, kebanyakan yang jadi bos dekat kedai-kedai jual baju-baju okey, macam banyak orang Pakistan tu. Orang Melayu saja tu kan. Maksudnya dia sebenarnya dia adalah, dia mungkin datang tu dengan pasport, kata tu pelawat, tapi dia membuka perniagaan di sini.
Orang Melayu jarang nampak. Kalau kat tengok dekat Cikgu Latif pun Okey, tak apa. Ada apa-apa soalan lagi ke? Kita boleh teruskan untuk soalan. Cik Zafian ni ada soalan ni daripada peserta ni. Okey, boleh. Penggunaan klorok untuk memandikan jenazah tu, guna 1/10 tadi. Selepas itu ada tak penggunaan seperti sabun boleh digunakan? Okey. Yes, boleh. Okey, so tadi saya kata perbezaan memandikan jenazah berisiko dan jenazah biasa adalah satu benda je, peluntur. Beza dia peluntur saja. Peluntur ni 1/10 adalah lapisan pertama. Yang pertama. Okey, selepas dah lapisan pertama menggunakan peluntur, kita boleh memandikan seperti biasa menggunakan sabun. Cuma dia perbezaan dia untuk penyakit berisiko dan jenazah biasa, ini saja permulaan dia. Masih lepas dah cuci pakai peluntur, okey semua dah pastikan semua dah yang luka-luka dah kena peluntur, lepas tu kita proceed mandi macam biasa guna sabun. Okey. Ada juga yang bertanya ni Cik Zafian, kenapa tidak dibuat talqin kepada pesakit COVID? Talqin. Sebab nak cepat kan ke atau bagaimana? Kalau talqin, yang baca talqin tu pun perlu menggunakan PPE. Full set PPE. Saya tak pasti kenapa, tapi saya rasa mungkin sebab tapi saya rasa ada talqin kan? Tak ada talqin ke? Saya rasa mungkin boleh talqin tapi kena pakai full set PPE lah dan juga cepat lah. Dengan cepat. Sebab kita dia tempoh masa tu tak ada. Tempoh masa tu perlu 24 jam. Mungkin nak guna PPE lagi, nak pasang lagi PPE kan. Talqin tak ada Talqin ada ke? COVID. Kita punya talqin ke? Tak kan? Talqin tak ada. Untuk COVID talqin tak ada. Mungkin kelengkapan PPE tu terhad lah kan. Kalau misal setiap kali nak kena buka pakai kan. Okay. Kalau ada soalan ni, klorok tu halal kandungannya. Klorok ni sebenarnya kita bukan guna klorok kita bukan guna klorok, kita guna apa-apa jenis peluntur. Apa-apa jenis peluntur yang mempunyai sodium hypochlorite. So masa beli peluntur tu untuk memandikan jenazah berisiko, baca je sodium hypochlorite. Saya rasa sodium hypochlorite ni dia tak ada masalah lah, dia tak ada yang ni lah. Yes, klorok salah satu jenama cuma kita perlukan dia punya kandungan tu, sodium hypochlorite. Ada apa-apa soalan lagi? Penerangan sangat jelas ya. Kalau ada lagi yang ingin bertanya, silakan ya. Kita ada masa lagi dalam 10 minit ya. Ada Puan Rusiah tanya, adakah TB tergolong dalam penyakit-penyakit? Yes. TB tergolong dalam penyakit-penyakit di mana jenazah yang meninggal kerana TB perlu diuruskan dengan cara penyakit-penyakit. Tapi bukan COVID dengan cara COVID, dengan cara penyakit-penyakit macam seperti HIV tu. Sama je Boleh Cik Zafian senaraikan antara kategori penyakit yang berisiko selain daripada TB, HIV dan sebagainya? Okey. Ada. Saya rujuk kepada garis panduan pengurusan jenazah Islam daripada aspek kesihatan. Okey, ini adalah buku untuk guideline kami lah untuk pengurusan jenazah penyakit berjangkit. Okey, kalau kat sini dia ada senaraikan penyakit-penyakit berjangkit yang perlu diuruskan dengan cara penyakit berisiko. Jenazah berisiko adalah kolera, dysentery, kusta, plague atau hawa, SARS, Nipah viral infection, viral encephalitis, Ebola, hepatitis, syphilis, typhoid dan salmonellosis. So dia ada senaraikan 11 kat sini. Tapi ni 2004, so sehingga 2020 kita ada 25 penyakit yang perlu diuruskan
dengan cara pengurusan jenazah berisiko. So seperti TB, so yang terbaru sekarang COVID lah. Yang masuk COVID lah dia ada penyakit-penyakit dia. Sebab tu lepas ni kalau misal tuan-tuan dan puan-puan pergi ada ziarah jenazah, tiba-tiba nampak plastik. Kenapa jenazah ni guna plastik? So tuan-tuan dan puan-puan jangan stigma cakap ni mesti HIV. Jangan sebab kita ada 25 penyakit-penyakit yang memerlukan lapisan plastik dan juga memandikan menggunakan peluntur. So jangan apabila kita jumpa jenazah tu, ni plastik ni mesti HIV. Jangan tidak kita kena elakkan stigma tu lah. Apa yang jenazah tu lalui sebelum ni, apa yang dia hidup tu, biarlah itu dah lepas. Sekarang dia pun dah selamat. So kita doakan baik-baik je lah Ada lagi tak soalan? Kita baca soalan. Kalau kita imbas kembali apa yang Cik Zafian beritahu tadi, semasa menguruskan jenazah berisiko seperti HIV, kalau kita lihat jenazah dalam keadaan yang baik, kulit dan sebagainya, adakah mungkin mereka ini adalah terdiri daripada pesakit-pesakit HIV yang mendapat rawatan daripada pihak hospital ataupun pesakit HIV yang tidak mendapatkan rawatan dan sebagainya? Sekarang ni kita memang kerajaan Malaysia mengeluarkan berjuta-juta ringgit untuk provide ubat kepada pesakit-pesakit HIV secara percuma. Pesakit HIV perlu bergantung dengan ubat sepanjang hidup mereka. Mereka perlu makan ubat hari-hari, tak boleh skip. Ubat tu yang membantu mereka untuk hidup seperti normal. Orang yang mati, tak ada orang mati sebab HIV atau AIDS. Tak ada manusia mati sebab HIV atau AIDS. Mereka meninggal ataupun mati kerana penyakit yang HIV dan AIDS benarkan masuk dalam badan mereka. Jadi apabila HIV serang badan, antibody badan akan rendah. So semua penyakit senang masuk. Jadi mereka akan meninggal sebab penyakit-penyakit yang HIV benarkan masuk dalam badan mereka. Jadi penyakit-penyakit ni seperti biasanya radang paru-paru, kanser. So benda ni memang kita tahu memang boleh orang macam saya cakap boleh meninggal dengan cepat lah, maksud saya segitulah. Jadi sebab tu dia dalam keadaan baik, mayat. Jadi sebab mayat dia meninggal belum sampai tahap AIDS. Belum sampai tahap AIDS, dia masih meninggal dalam tahap HIV. Di mana tahap HIV ni orang kelihatan normal. Apabila kita dalam keadaan pengidap HIV ni normal macam kita sama semua orang. HIV ni si kata bukan ni macam dalam cerita kat TV orang ada HIV, luka-luka jalan tempang-tempang lah apa. Tak ada orang HIV ni sihat. Orang HIV ni sihat, boleh pergi bersenam, boleh pergi jogging. Orang HIV boleh hidup macam biasa dengan bantuan ubat. So apabila mereka stop ubat, so penyakit senang attack dalam badan mereka, so mereka meninggal sebab penyakit yang attack dalam mereka. Mereka bukan mati sebab HIV. Mereka mati sebab penyakit yang HIV benarkan masuk dalam badan mereka. Jelas jelas sekali apa yang diterangkan, dijelaskan oleh Cik Zafian tadi Kalau kita lihat, kita sebagai masyarakat ni sepatutnya kita bersama-sama kan membantu kesihatan pihak kesihatan untuk mengurangkan stigma kepada sesiapa pun daripada masyarakat atau rakyat negara ini, sama ada dia berpenyakit dan sebagainya. Kalau kita lihat kan kadar jangkitan COVID lagi lebih cepat berbanding dengan HIV. Kalau kita tengok, kalau kita lihat hepatitis B juga pun sangat cepat juga kalau kita lihat. Jadi nak mengurangkan stigma tu memang susah Cik Zafian, memanglah kita tak boleh nak buat apa, tapi cuma apa yang kita boleh buat ialah kita sentiasa memberi pendedahan, penerangan, pemahaman agar masyarakat kita ni dapat terima mereka seperti seadanya, dan apabila mereka meninggal dunia, kita sebagai fardu kifayah tadi kita sama-sama menguruskan jenazah mereka, walaupun kalau kita lihat jenazah mereka dalam keadaan elok dan sebagainya pun kita mesti menggunakan pelindungan yang sewajarnya yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi ada soalan lagi ke tidak? Kalau tak ada, kita rasa dah jelas penerangan
perkongsian yang sangat baik daripada Cik Muhammad Zafian tadi, dan kami bagi pihak Jabatan Pembangunan Latihan IPG Kampus Pendidikan Islam, itu juga daripada semua warga IPG Pendidikan Islam mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cik Muhammad Zafian atas kesudian beliau meluangkan masa untuk berkongsi berkaitan dengan pengurusan jenazah berisiko. Jadi saya rasa kita ada Cik Zafian ada nak cakap sepatah dua kata untuk mengakhiri perkongsian kita? Okay, sebelum saya akhiri, terima kasihlah kepada pihak Dr. Bib dan juga IPG kampus Pendidikan Islam Bangi sebab menjemput saya atas perkongsian ni. Okay, kita sama-sama berkongsi lah okay, so apa-apa pun minta maaf kalau ada saya salah cakap, okay, tersalah bicara, okay, dan juga selamat Hari Raya, itu je. Okay. Ya, sekarang ni kita sedang dalam mood Syawal ya, Syawal yang kelima hari ni. Jadi selamat Hari Raya Maazah Batin. Kepada semua peserta boleh mengisi borang kehadiran untuk berkhusus ya untuk 7 hari. Kalau kita lihat pegawai saya ada attachkan link dalam chat tu untuk mengisi borang kehadiran, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta. Kalau kita ikut bilangan kita tadi ada seramai 242 peserta yang mengikuti perbincangan perkongsian kita pada pagi ini, dan kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga perkongsian yang kita dapat pada pagi ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan diri kita, keluarga kita, anak didik kita dan juga masyarakat sekeliling kita. Jadi saya akhiri perkongsian ini, dan saya mohon ya maaf sekiranya ada kesilapan suara yang tidak berapa jelas pada awal tadi dan sebagainya ya, dan semoga kita berjumpa lagi di lain perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terbaik. Thank you. Syukran. Terima kasih Dr. Bib, terima kasih. Terima kasih Ustaz Zairi. Dr. Masita pun ada. Cik Arif, terima kasih. Selamat Hari Raya, Dr. Selamat Raya Maazah Batin. Ya, Doktor, Selamat Raya Maazah Batin. Tanya IPG Islam, CPD non-stop. Ya, Raya. InsyaAllah. Sementara masih sihat Doktor, insyaAllah, sebab lagi pun sekarang Terima kita kasih Dr. Bib, terima kasih penceramah, terima kasih Dr. Ali, Ustaz Ali Imran. Ya, Ustaz Ali ada. Terima kasih. Seorang lagi Cik Hafizul. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Bib, kuih raya tak Ya, ada. Puan Noreha ada kuih raya sini dah datang ke pejabat tapi jarak jauh-jauh sikit. Sila ada rempeyek ni. Rempeyek kacang Dr. Bib, tak. tahniah. Terima kasih Ustaz Reni. Ada rempeyek nak datang ya jabatan. Alamak, nantilah. Tunggu dah beraya nanti datang. Okey, insyaAllah. Puan Noreha tak ada kuih raya ke? Terima kasih doktor, selamat raya. Ya, selamat raya. Lama tak jumpa, ramai dekat sini ni kawan-kawan lama saya, anak murid saya yang saya tengok lah. Terima kasih, selamat raya doktor. Selamat raya.